Why you only need the light when it's burning low? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab 1, subtopik 1.1, yaitu ubahan langsung. Ya, kita ada 3 ubahannya, nanti kita masuk satu ni dulu. Oke, standard pembelajaran ialah menerangkan maksud ubahan langsung. Oke, kita terus pergi ke maksud dia. Oke, ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah, ya, dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga turut bertambah pada kadar yang sama ataupun sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Oke, contoh yang paling mudah lah yang cikgu boleh bagi. Contohnya tambang teksi, ya, dengan jarak. Oke, jarak akan berubah secara langsung. Ini simbol berubah secara langsung, ya, simbolnya macam ikan, macam mana ikan, dengan tambang. Maksudnya apabila jarak semakin jauh, tambang akan semakin meningkat. Ini dia punya perkadaran. Maksudnya jarak berubah secara langsung dengan tambang. Jarak meningkat, tambang pun meningkat. Jaraknya kurang, tambang pun kuranglah. Jadi inilah maksudnya jarak berubah secara langsung dengan tambang. Ya. Kita buat unknown check lah. Y berubah secara langsung dengan X. Kalau ini cikgu boleh tulis Y berubah secara langsung dengan X. Oke, ini simbol untuk ubahan langsung, berubah secara langsung. Oke, kita tengok contoh untuk buku teks, ya. Contoh 1, ini muka surat 3. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai juru jual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Maksudnya gajinya dengan bilangan jamnya berubah secara langsung. So kita boleh tulis beginilah. Gaji berubah secara langsung dengan bilangan jam. Oke. Semakin gajinya semakin tinggi, bilangan jam yang dia bekerja pun mestilah lebih lama, kan, dia kerja. Kalau gajinya rendah, bilangan jamnya mungkin sedikit lah. Sekejap sejak dia kerja, gajinya pun rendah. Lama dia kerja, gajinya pun meningkat. Oke, kita tengok apa yang soalan mau. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji. Oke, apakah yang berlaku pada perubahan gaji dia, ya, jumlah gaji pekerja nih, jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. So, gaji dia akan bertambah 2 kali ganda lah, sebab jam kerjanya bertambah 2 kali ganda, kan. So, tengok penyelesaian sini. Jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Oke, ngam lah, sebab dia berkadar langsung. Apabila bilangan jam kerjanya bertambah 2 kali ganda, so gajinya pun akan bertambah 2 kali ganda. Begitu juga apabila jam kerjanya berkurang sebanyak 40%, maka gajinya pun akan berkurang sebanyak 40%. Dan last kali, nyatakan perubahan pada bilangan jam. Macam mana pula dengan bilangan jamnya jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal? Apabila gajinya separuh dari asal, berarti bilangan jamnya pun separuh dari bilangan jam asal dia bekerja. So, inilah yang dinamakan ubahan secara langsung. Meningkat, unknown yang satu tuh meningkat, yang sebelahnya pun meningkat, ya. Y meningkat, X pun meningkat. Y menurun, X pun menurun. Jadi maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. Oke? So, untuk latihan 1.1 kita tengoklah nih, ya. Nanti kamu buat sendiri. Cikgu bagi satu contoh lagi. Nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhu. Maksudnya kita boleh buat nilai rintangan. Oke, kita buat simbol nih, berubah secara langsung dengan nilai suhu. Oke, maksudnya apabila rintangannya meningkat, suhu pun akan meningkat. Rintangannya menurun, suhunya pun akan menurun.
Oke, jadi dia tanya sini, nyatakan perubahan pada nilai rintangan jika nilai suhunya bertambah 10%. So, penyelesaiannya di sini nilai rintangannya juga akan bertambah sebanyak 10%, ya. Sebab suhunya bertambah 10%. Ya. Jadi yang kedua nih, nilai rintangan. Nyatakan perubahan pada nilai rintangan jika nilai suhunya berkurang separuh daripada suhu asal. Apabila suhunya berkurang separuh daripada suhu asal, maka rintangan pun akan berkurang separuh dari nilai rintangan asal. Oke, dia just follow saja. Bertambah, meningkat, berkurang, menurun, ya, kiri dan kanan, ya. Jadi begitulah ubahan langsung, ya. Ini ialah maksud ubahan langsung. Jadi kamu boleh buat latihan kendiri 1.1 soalan 1 muka surat 3, ya. Dan soalan muka surat 4 sambungan dia, soalan 2 dan soalan 3. Oke, kamu cuba dulu buat. Kalau ada masalah nanti bagi tahu cikgu, ya. Nanti kita bincang untuk jawapannya. Oke. Kita teruskan lah, ya. Masuk standar pembelajaran yang seterusnya, yaitu menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Actually hubungannya tuh sudah cikgu tulis tadi, yang simbol ikan tuh kan, itulah hubungan dia. Y berubah secara langsung dengan X. Ini nah dia, ya, kan? Ini muka surat 5, ya, buku teks. Bagi suatu ubahan langsung, kayak contohnya Y akan berubah secara langsung dengan X. Boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Itu simbolnya, kan? Oke, apabila simbol ini kita mau tukar menjadi persamaan supaya senang kira, kan? Maka akan wujudlah K. K itu ialah pemalar. Ya, K ialah pemalar. Jadi asal simbol ini tukar pergi sama dengan K mesti wujud. Terus wujud otomatiknya. Jadi senang kita kira. Oke, nanti kita tengok macam mana cara pengiraan dia punya pemalar. Oke, lupa pula yang ini. Untuk cari K, kita hanya perlu pindah X pergi sebelah, ya. X pergi sebelah macam ini, kan? Oke. K kita boleh tinggal sini, Y di sini, X di sini, darab, kan? Pindah pergi sebelah dia jadi bahagi. So K ialah Y over X. Sama lah nih, K ialah Y over X, ya. Sebab X ni pindah pergi sebelah dia jadi bahagi, kan? Oke. Kita tengok macam mana contoh. Kita tengok contoh mana yang sesuai, ya. Kita terus masuk contoh 4 lah. Masuk terus contoh 4. Oke, kalau kamu tengok di sini diberi M 0.8, N 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. So, M berubah secara langsung dengan N, kita terus tulis dia macam ni. M berubah secara langsung dengan N. Oke, sekarang kita mau kira, kita ubah simbol berubah secara langsung kepada sama dengan, dan otomatis wujud K. Ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai M yang diberi di soalan, yaitu 0.8. Masukkan sini. Oke, ini kita tidak tahu. N-nya ialah 0.125, ya, daripada soalan juga. Oke. Kemudian kita akan cari nilai K. Oke, K tinggal ini pi sebelah dia jadi bahagi. Kita buat K lah yang sebelah kiri, ya. So, dia akan bahagi. Dapatlah 6.4. So, nilai K ialah 6.4. Tapi soalannya mau ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi kita kena tulis M dalam sebutan N. M tiada nilai, N pun tiada nilai. Tapi K mesti ada nilai lah, ya, pasal soalannya minta M dalam sebutan N. So, inilah jawaban dia. Oke. Kita tengok pula yang sebelah. Soalan B.
Dia bilang M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Maksudnya N tadi tuh kita kena kasih punca kuasa 3. Tulis ya lah punca kuasa 3. Simbol punca kuasa 3 kan macam tuh. Oke, kita tukar simbol menjadi sama dengan dan wujud K. Automatic pemalar wujud. Sebab dia kita buat persamaan kan. So, ganti masuk M. Macam tadi juga, ambil M dari soalan. Ganti masuk M 0.8. N juga ganti 0.125. Okay. Tekan set calculator nih. Okay. Tinggal ini pergi sebelah jadi bahagi. Okay. So dia 0.8 bahagi punca 0125 punca 3 ya. Tekan calculator set nih dapat 1.6. So sebutan M ungkapkan M dalam sebutan N kan. So inilah dia. M sama dengan 1.6. 1.6 ialah pemalar. Ini jangan lupa kuasa 3 dia. N punca kuasa 3 kan? Kuasa 3N. So settle. Beginilah soalan selalu ya. Oke, boleh juga contoh 5 nih. Kalau kamu tengok contoh 5. Pemanjangan spring XCM berubah secara langsung dengan jisim pemberat. Oke. Pemanjangan spring nih simbolnya X. Oke, kita tulis X. Berubah secara langsung, oke, simbol berubah secara langsung dengan jisim pemberat. Pemberat dia guna W. So, X berubah secara langsung dengan W. Tukar simbol pergi sama dengan wujud K. K ialah pemalar. Oke, kita akan masukkan nilai. Oke, X3 dari soalan ya diberi bahwa pemanjangan spring ialah 3. Oke, X tadi 3. Ganti apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Oke, pemberat 200. W 200. Oke, macam tadi kita bahagi, dapatlah K 0.1 0.015. Jadi jawapannya X sama dengan 0.015 W. Sebab dia minta ungkapkan X dalam sebutan W. X dengan W saja yang tidak ada nilai ya. K mesti ada nilai. Itulah namanya ungkapkan X dalam sebutan W. Oke. Dan yang soalan yang seterusnya ini mencari nilai nih. Mula-mula sama dia punya jalan kerja. Lepas tu baru kita cari nilai yang dia mau ya. Oke, tengok begini ya. Contoh 6 diberi Y berubah secara langsung dengan X. So, kita akan tulis Y berubah secara langsung dengan X. Tukar simbol, P sama dengan wujud K. Oke. Ganti masuk nilai Y. Y 0.14 diberi di soalannya 0.14. X juga diberi di soalan 0.2. Oke. Kita akan bahagi untuk dapatkan nilai K. Last kali kita dapat Y dalam sebutan X kan? Y sama dengan 0.7 X. Oke, ini belum jawab soalan. Soalan E ialah hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Sekarang nih, kamu ambil persamaan yang sudah selesai dibuat tadi. Macam contoh 4 dan contoh 5 tadi kan. Ini ialah Y dalam sebutan X. Ganti masuk nilai X5 ke dalam sini. Tengok. Ganti masuk 5 di dalam sini. Kita akan dapat nilai Y. Y ialah 3.5. So, ini soalan E. Ganti X-nya 5. Okay. Macam mana pula dengan soalan B? Soalan B, dia bilang, apakah hitung nilai X apabila Y 0.875. Jadi, ambil persamaan tadi. Ambil persamaan yang ini tadi. Y sama dengan 0.7X. Ganti dia punya Y menjadi 0.875. So, inilah nih 0.875 sama dengan 0.7 X. Kira pindahkan ke sebelah jadi bahagi dapat 1.25. Macam itu saja. Selesai. Inilah dia ubahan langsung. Oke, banyak lagi sebenarnya contoh-contoh nih kamu boleh tengok di buku teks ya. Jadi kamu boleh cuba latihan 1.1B ya. Kamu boleh try soalan 1 hingga soalan 9 di muka surat 10. Oke, sembarang persoalan nanti bolehlah PM cikgu ya. Nanti kita semak jawapan masing-masing. Oke. Selamat menjawab. Oh, berbalik kepada contoh 2 muka surat 7. Lupa cikgu terskip pula contoh 2 ni kan. Oke.
ini macam mana kamu mau tahu dia berubah secara langsung atau tidak? Gini ya, macam ini contoh kan, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Oke. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu y berubah dengan massa t. Oke. Dia tanya di sini tentukan sama ada y itu berubah secara langsung dengan t atau t kuasa 2. Macam mana kita mau tentukan? Senang siap? Tengok contoh dia punya penyelesaian. Kamu coba bahagi dia sebab ini kan y berubah secara langsung dengan t ataupun t kuasa 2 kan. Kalau cikgu tukar pergi sama dengan, dia wujud k. Y sama dengan k t ataupun k t kuasa 2. Kita tidak tahu kan which one, sama ada berubah secara t atau t kuasa 2 sebab dia suruh tentukan. Okay. Jadi sekarang kita akan cari nilai k. Tinggal k di sini, k sebelah nih, y per t. T pi sebelah jadi bahagi kan. So nilai k ialah y per t, ataupun nilai k di sini ialah y per t kuasa 2. Okay. Jadi antara ini atau ini, mana yang betul? Kita buatlah. Ya. Kita buat. Ini y per t dia buat. Yang bawah ini y per t kuasa 2. Okay. Kita ambil data daripada atas. Ya. Tengok, y-nya 14, t-nya 2. So 14 per 2 dapat 7. Buat lagi sebelah, y-nya 28, t-nya 4. 28 per 4 dapat 7. Kalau kamu perasan, barisan ini y over t ni semua nilai dapat 7. So berarti dialah berarti pemalar ialah 7. Pemalar mesti sama ya, mesti sama walaupun data berbeza diberi, tapi apabila kita kira dia pemalar mesti sama. Berarti yang betul ialah ini. Ya, y berubah secara langsung dengan t, bukan y berubah secara langsung dengan t kuasa 2. Ini salah. Ya. Kenapa dia salah? Kalau kamu tengok y over t kuasa 2 berlainan nilai k yang dapat. Kan? Nilai k yang dapat semua berlainan. So dia bukan pemalar. Jadi ini bukan. Ini yes, ya. Jadi kita boleh buat kesimpulan sini, y berubah secara langsung dengan t kerana nilai y over t ialah pemalar. Sebab 7 saya dapatkan semua, maka y berkadar langsung dengan t. Y tidak berubah secara langsung dengan t kuasa 2 kerana nilai y over t kuasa 2 bukan pemalar. Ya. Ini cara untuk kamu tahu dia berubah secara langsung atau tidak. Kita kira dia punya pemalar untuk setiap data ya, setiap data yang diberi ini. Kira. Kalau sama semua, dia lah tuh. Sama aja dengan contoh 3 nih. Kalau berdasarkan graf pula, kan dia bilang dengan melukis graf y melawan x, tentukan sama ada y berubah secara langsung dengan x atau tidak. Oke, dia bagi data sudah. Cari tanda koordinat xy ini, tanda di dalam graf. Macam ini kan, x 0.4, y-nya 1.5. So tanda, ini x 0.4, ini y 1.5. So tanda sini. Oke, tanda lagi 0.8, 2 ya. Drop sini, sini tanda. 1.2, 2.5. So sini. Sambung. Kamu nampak endingnya di sini, pintasan y-nya nih, garis lurus tidak melalui asalan. Dia pintasan y-nya di 1, kan? Kalau kita sambung nih, nampak? Dia langgar di sini 1. Dia tidak melalui asalan. Asalan sini 0, 0. Maka apabila dia tidak melalui asalan, y, maksudnya y tidak berubah secara langsung dengan x. Dia mesti lalu asalan, barulah y berubah secara x, macam contoh yang B. Yang B ini ya. Kalau B ini kita tandakan, dia tulis ini apa? Y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Oke. So apabila x2
Y 8. Tapi X nih dikasih kuasa 2 lah dulu, sebab sini kan dia bilang berubah secara Y berubah secara langsung, X kuasa 2. So 2 kuasa 2 ialah 4 kan. Jadi kita tanda 4 sama 8. Tengok sini 4, sini 8. Dapat sini 1 pangkah. Oke. Apabila X nya 3 kuasa 2 9 kan. 9, Y nya 18. So X 9, Y 18. Oke, dapat pangkah. 2 koordinatnya pun oke sudah nih, boleh garis ya. Tengok dia melalui asalan. Apabila garis lurus itu melalui asalan, maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Nah, kita boleh cakap dia berubah secara langsung ya. Mesti melalui asalan. Ini untuk tentukan pemboleh ubah itu berubah secara langsung atau tidak ya. Kita boleh tentukan dengan menggunakan graf juga. Oke, so kita sambung buat latihan. Thank you.